Tahun 2014 menyaksikan Malaysia jadi tumpuan dunia dengan pelbagai peristiwa pahit dan manis. Selain kehilangan MH370 dan tragedi MH17 ditembak jatuh, Malaysia juga terus gah di pentas antarabangsa. Ia terbukti apabila dunia mengiktirafnya sebagai sebuah negara yang mengutamakan kemakmuran dan keamanan. Laporan lanjut bersama Yogawati Viranan dan Fadilah Samsudin. Kadang-kala ramai tertanya-tanya betapa Malaysia diukur kejayaannya dalam pelbagai bidang berbanding tahun 80-an dahulu di mana ia tidak menjanjikan pembangunan pesat buat Malaysia kerana ketika itu Malaysia masih tergolong dalam senarai negara-negara yang sedang membangun. Namun keadaan ini agak berbeza dengan zaman sekarang berbanding sejarah lampau 30 tahun yang dahulu. Rakyat Malaysia hari ini boleh berbangga dengan pencapaian Malaysia di persada antarabangsa kerana Malaysia berjaya membuktikan rakyat tempatan juga boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pelbagai masyarakat dunia. Lawatan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama ke Malaysia pada 26 April diklasifikasikan sebagai acara kemuncak tahun 2014 bagi Malaysia. Ini kerana bukan semua negara Asia berpeluang menerima kunjungan pemimpin kuasa besar dunia itu. Ia merupakan lawatan Presiden Amerika yang pertama ke Malaysia dalam tempoh 48 tahun selepas kunjungan Presiden Lyndon B. Johnson pada tahun 1966. Namun, ada pihak yang berpendapat lawatan Obama ke Malaysia tidak mencapai objektif asalnya. Menjangkakan satu impak yang amat signifikan. But it turned out that it's just another very ordinary visit kerana Presiden Obama menjangkakan visit dia ke Malaysia coincide dengan komitmen Malaysia untuk menandatangani TPPA because that is a very major exercise kerana Malaysia terlibat dengan 12 negara lain mempersiapkan mengenai TPPA for the last 4 years. Setengah penganalisis politik antarabangsa juga melihat lawatan Obama sebagai sesuatu yang positif. Lebih-lebih lagi jika dikaitkan dengan insiden MH370 dan MH17 serta isu berkaitan militan. Nak kata dia satu tragedi tetapi dia akan meng-highlightkan lagi apa dia peranan Malaysia dalam konteks apa dia hubungan antarabangsa kerana sudah pasti semua akan memerhatikan kepada Malaysia tambah pula dengan apa dia dengan isu-isu terbaru misal kata dengan IS-nya kan dengan Islamic State-nya dan sebagainya dan kebetulan pula ada pula rakyat Malaysia yang terlibat pergi ke tempat-tempat itu kan lawatan-lawatan yang begini akan menyederhanakan lagi imej Malaysia yang dianggap sebagai the breeding place of terrorism itu. Isu militan antara perkara penting yang diberi perhatian kerajaan Malaysia kerana setakat ini seramai 49 rakyat tempatan sah memainkan peranan sebagai tali barut kumpulan IS. Hanya tertaksub dengan mati syahid dan jaminan syurga bagi pejuang kumpulan ini, Malaysia sendiri tidak terlepas daripada bahaya penularan ideologi kumpulan militan IS yang ternyata bertentangan dengan ajaran Islam. Buktinya sehingga kini 49 individu rakyat tempatan sudah pun ditahan pihak polis Diraja Malaysia PDRM kerana disyaki cuba menyertai atau membantu kumpulan terbabit. Hanya dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, kumpulan militan begitu mudah mempengaruhi rakyat Malaysia. Tanpa usul periksa, mereka sanggup berjihad tanpa menyedari mereka sedang diperangkap. Dalam hal ini, golongan bijak pandai berpendapat ia berpunca daripada pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Kita telah mansuhkan ISA, barangkali ini telah menjadi satu aspek yang menyebabkan barangkali kelompok ini lebih berani dan lebih sukar untuk ditangani. Jadi apabila ISA ini tak ada dan digantikan dengan SOSMA, SOSMA ialah undang-undang yang begitu longgar, yang amat lemah, yang sebetulnya tak mampu untuk menangani masalah-masalah yang sebegini seperti mana berkesannya ISA. Tambah beliau lagi, pengalaman Malaysia berhadapan kelompok pengganas komunis yang bersifat ekstremisme ketika era 50 hingga 60-an boleh dijadikan panduan untuk terus membendung ideologi IS ini. Kemudian kita juga berjaya menangani elemen-elemen ekstremisme subversif dalam negara dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang pelbagai.
bukan hanya menggunakan pendekatan perundangan, tapi juga didikan dan juga perang psikologi, psy-war, psy-op dan sebagainya. Ya. Sebab itu saya kira pengalaman ini bersama-sama dengan negara-negara lain lah, seperti Thailand umpamanya yang ada juga pengalaman yang sama, Singapura juga ada pengalaman, Indonesia juga ada sedikit pengalaman dalam konteks itu, sebenarnya boleh dimanfaatkan. Tegas beliau di sini letaknya peranan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC dan pengerusi ASEAN 2015. Malaysia dipilih sebagai satu daripada antara 5 negara anggota tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC pada 16 Oktober 2014 apabila memperoleh 187 undi daripada 192 negara anggota yang menyertai pengundian secara sulit. Yang paling penting ialah semua negara yang mengundi Malaysia itu mengiktiraf Malaysia. Maknanya dia kenal Malaysia. Dan memang dia suka Malaysia. Kita telah dikenali, telah diterap oleh seluruh dunia bahawa Malaysia adalah satu negara yang setanding dan setaraf dengan negara maju lain. Sehingga kita dipilih. Sebaik memulakan tugas pada 1 Januari depan, Malaysia perlu menumpukan terhadap konflik di Myanmar serta krisis India-Pakistan di Kashmir. Di samping itu, satu lagi kayu pengukur yang memartabatkan peranan Malaysia di peringkat global ialah mengenai peranannya selaku pengerusi ASEAN. Menurut Dr. Muhammad Fuad, peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN dan anggota tidak tetap PBB satu gabungan yang baik. Saya rasa satu gabungan yang baik kerana di peringkat regional pun kita berfungsi sebagai mendahului ataupun menajui peringkat ASEAN, dan juga kita ada di peringkat bangsa bersatu. Ya, sudah tentulah ini amat baik ya, kita ada regionalnya dan kita ada globalnya. Jadi inilah yang diingini oleh Malaysia, saya kata ya, serentak. Jadi apa juga isu di ASEAN ini mungkin salah satu mungkin boleh baru dibincangkan di sana. Menurut beliau, pencapaian terbesar itu meletakkan Malaysia sebagai satu negara yang mempunyai kekuatan politik untuk menjadi wakil ASEAN yang berkaliber di peringkat antarabangsa. Secara keseluruhan 2014 mencerminkan Malaysia sebagai sebuah negara yang akan berhadapan dengan pelbagai cabaran getir untuk dibawa ke tahun 2015. Namun apa yang penting bagaimana kita mahu memastikan kita dapat mempertahankan solidariti dan mengukuhkan lagi kepercayaan ini secara global. Namun bah kata pepatah Melayu, tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Usaha untuk merealisasikan harapan Malaysia bagi menghadapi tahun 2015 yang lebih berjaya tidak mudah dicapai tanpa gandingan dan kerjasama erat rakyat tempatan. Dalam masa sama, Kemelut Dalaman juga tidak harus sesekali menjejaskan prestasi Malaysia di persaingan persada antarabangsa. Saya Fadila Samsudin dan saya Yugawati Beranan, Berita ABN.